Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita tengah hari ini masih memberi tumpuan dengan sumbangan daging korban sempena Hari Raya Aidiladha. Pada Khamis, seramai 146 orang golongan asnaf menerima sumbangan daging korban yang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Agihan daging korban itu melibatkan 70 penghuni kompleks kebajikan Laila Taib Peryatim, Pusat Jagaan Nur Murni 40 orang, Laman Kasih 14 orang, Pertubuhan Kebajikan Baitul Rahmah Kuching 16 orang serta 6 orang ibu tunggal. Dan tahun ini 10 ekor lembu dikorbankan. Ada kuranglah dibandingkan dengan tahun-tahun lepas, dan jadi kita faham sebab sekarang harga lembu pun sudah naik dan mungkin itu salah satu daripada sebabnya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media semasa majlis pengagihan daging korban kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC pada petang Khamis. Hadir sama Presiden Sarawak Breast Cancer Group Datin Zuriah Sulehan, Ahli Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak Raja Nur Akmal Raja Kamil. Laporan seterusnya, Batalion 12 Pasukan Gerakan Am PGA Miri menyerikan Hari Raya Aidiladha buat 100 penerima dengan menyumbangkan 2 ekor lembu serta seekor kambing di Pekarangan Surau Darul Ibadah Miri pada pagi Khamis. Para penerima terdiri daripada golongan memerlukan termasuk anak yatim, mangsa kebakaran, kampung wireless selain anggota PGA. Majlis penyembelihan dan pengagihan daging korban tersebut turut diserikan dengan kehadiran Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin itu ketika ditemui menzahirkan penghargaan kepada Batalion 12 PGA Miri kerana tidak melupakan golongan memerlukan pada sambutan mulia ini. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada mereka kerana pada hari ini mereka juga tidak terlupa mereka yang kurang nasib baik yang memerlukan juga bantuan. Dalam hal itu, program berkenaan telah mewujudkan suasana meriah di mana ia dilaksanakan secara bergotong royong sekaligus mengeratkan lagi silaturahim sesama anggota PGA yang terlibat. Laporan selanjutnya, Majlis Bandaraya Miri MBM diseru agar terus memberikan perkhidmatan terbaik untuk memperkasa kehidupan warga Bandar Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, MBM harus memberi fokus kepada peningkatan perkhidmatan seperti dari segi menaik taraf jalan raya, termasuk infrastruktur lampu jalan, parit dan longkang, pemotongan rumput dan lain-lain. Actually, what is needed for Miri City is your focus should be on how do you upgrade the services to the people. That should be the main focus. How you improve your road, your drainage, your grass cutting, your scavenging, your street lighting, and the cleaning of the city, of course, maintenance of your public parks and all these tourist attractions. How come more tourist attractions, the places of interest, maintenance and all those things. And of course, turn it out how you can raise more revenue for the city council. Beliau berkata demikian dalam Majlis Malam Apresiasi 2023 Anjuran Persekutuan Persatuan Cina Sarawak FCA Bahagian Miri bersama Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA di Miri pada Rabu. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin menekankan peranan penting barisan pengamal media dalam menyampaikan maklumat, membimbing pendapat umum dan menggalakkan pembangunan sosial. Paparan berikutnya, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang telah melakukan lawatan komprehensif bagi mengenal pasti status liputan telekomunikasi di Sekolah Bahagian Kuching dan Samarahan baru-baru ini. Lawatan ke Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Baku Padawan, SK Binyuk Padawan dan SK St. Michael Samarahan itu bertujuan untuk pelaksanaan penilaian infrastruktur bagi melaksanakan analisis menyeluruh terhadap infrastruktur telekomunikasi sedia ada termasuk meninjau susun atur rangkaian,
peralatan dan kekuatan isyarat. Ia juga meliputi ujian liputan bagi melakukan ujian dan pengukuran untuk menilai kekuatan dan kualiti liputan telekomunikasi di seluruh premis sekolah yang melibatkan penilaian kekuatan isyarat, kelajuan pemindahan data dan kualiti panggilan. Dalam masa sama, lawatan itu adalah bagi mengenal pasti kawasan-kawasan liputan telekomunikasi lemah atau tiada di dalam sekolah yang melibatkan pemetaan zon liputan dan mengenal pasti kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan peningkatan. Seterusnya adalah kerja pengumpulan keperluan yang melibatkan perbincangan dengan wakil sekolah untuk memahami keperluan telekomunikasi yang khas bagi komuniti sekolah termasuk jumlah pelajar, keperluan kekitangan dan pembangunan sekolah pada masa akan datang. Lawatan itu juga merangkumi penerokaan penyelesaian yang menyediakan pelbagai kemungkinan penyelesaian untuk mengatasi kekurangan liputan dan meningkatkan capaian internet termasuk meneliti teknologi sedia ada seperti menambah titik akses Wi-Fi, memasang pengulas selurar router atau memasang fiber optik. Justru lawatan komprehensif berkenaan diharap dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang infrastruktur telekomunikasi di sekolah di samping mengenal pasti kawasan kurang liputan dan kawasan yang memerlukan peningkatan liputan sekaligus memastikan cadangan meningkatkan liputan telekomunikasi bersesuaian dengan keperluan sekolah. Dalam perkembangan lain, ahli-ahli keluarga perlu sentiasa menyayangi warga emas kerana pengorbanan ibu bapa harus diingati serta dibalas sebaik-baiknya. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng, penglibatan dan kerjasama daripada ahli keluarga terdekat adalah penting dalam memastikan golongan warga emas ini dapat mengecapi penuaan secara sihat. Respect and loving your parents. So the basic things is we are inviting single parents, include single father, all right, for the less fortunate people, and for some OKU, and from the home for the aged and all that, and of course together with those who are bringing children together with parents. So what actually we're trying to build a relationship, the family bonding. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada program Parents Day Dinner anjuran Kuching Love Book Association dan 38 Yayasan Amal Cinta M di Dewan Masyarakat MBKS pada petang Rabu. Tambah beliau, pelbagai cara boleh dilakukan seperti menyediakan keperluan asas, meluangkan masa bersama, kerap menziarahi, bertanya khabar dan menemani ibu atau bapa ketika menjalani pemeriksaan perubatan secara berkala. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis pengagihan daging korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Sarawak. #penyebar fakta, salam UKAS.